InsyaAllah pada mulanya kita ni masjid kita niatkan i'tikaf kerana Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. InsyaAllah sebelum kita mulakan kuliah kita, sebelum kita mulakan pengajian kita, saya ingin mengajak agar semua para jemaah hadirin hadirat kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi. Sebab kita berada di akhir zaman, kata Rasulullah, pendinding yang paling hebat di akhir zaman adalah surah Al-Kahfi. Jadi marilah kita baca sama-sama surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. InsyaAllah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang merangkap imam maghrib kita. Terima kasih diucapkan juga kepada muazzin yang melongkar azan yang memberitahu kita masuknya waktu solat maghrib. Terima kasih diucapkan kepada AJK Surau, para hadirin yang hadir awal, yang buka lampu, yang buka aircon, yang buka mic, yang buka kipas. Terima kasih. Terima kasih kepada abang yang PA system lah, kata kamera kan, PA system. Terima kasih kepada hadirin hadirat jemaah, abang-abang, kakak-kakak yang hadir ke dalam satu majlis ilmu kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul besar junjungan kami, dan kami redha agama Islam sebagai agama kami. Kita mulakan dengan niat belajar. Kita mulakan dengan niat belajar agar kita tak tersalah niat. Bila mana kata Rasulullah, siapa yang belajar fayujariyal ulama, kerana dia nak menjatuhkan ulama, kerana dia nak berdebat dengan para asatizah,
kerana dia mahukan namanya terkenal. Dia belajar kerana perkara ini, kata Rasulullah, fahuwa finnar, maka dia adalah penghuni kepada api neraka. Jadi kita betulkan niat, kita bacakan sama-sama niat yang diajar oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Nawaina ta'ala wa ta'lim at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Para jemaah dah hafal ke? Dah hafal dah? Betul-betul. Kalau kita baca sama-sama lah. Dan kalau saya baca, kena ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allima wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah al hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi ad-du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya, insyaAllah itu niat yang diajarkan. Maksud dia kita belajar kerana kita nak mengajar. Kita mengambil faedah kerana kita nak memberi faedah. Kita mengambil manfaat kerana kita nak beri manfaat. Dan semuanya kita ambil ini terikat dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan untuk mencapai keredaan Allah dan mencapai keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, abang-abang, kakak-kakak semua, pakcik-pakcik, jemaah muslimin muslimat sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Kita banyakkan ucap alhamdulillah. Sebab abang-abang, kakak-kakak dalam berbilion-bilion manusia atas muka bumi, dalam berjuta-juta insan atas bumi Malaysia ni, dalam berpuluh, beratus ribu orang Islam. Dan kalau kita tengok Facebook tu kan, banyak orang Islam komen kan. Tengok YouTube, TikTok, ramai orang Islam. Dalam beratus-ratus ribu orang Islam. Tapi Allah pilih para jemaah, Allah pilih muslimin muslimat, Allah pilih hadirin hadirat yang hadir atas muka bumi, yang ni rakam mesej kan. Allah pilih yang hadir atas hadir ke majlis ilmu, yang mana kata Rasulullah, majlis ilmu adalah riyadul jannah, adalah taman-taman syurga. Hamba-Nya Allah pilih untuk datang ke taman syurga dalam berbilion manusia, dalam berjuta rakyat Malaysia, dalam beratus ribu orang yang Islam ni, hanya segelintir sahaja Allah pilih. Ucapkan alhamdulillah. Yang Allah pilih, Allah gerakkan hati untuk datang ke masjid. Yang Allah gerakkan kaki untuk langkah ke masjid. Yang Allah bagi otak dan terfikir untuk hadir ke masjid. Tak ramai. Tak ramai. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam 100 orang 99 orang adalah penghuni neraka, hanya seorang penghuni syurga. Semoga kita termasuk dalam seorang itu, insya-Allah. Amin. Nampak? Kata Rasulullah sendiri, Rasul kata, bukan Rasulullah dan orang masuk syurga. Rasul kata ramainya penghuni neraka, sampaikan 100 orang kalau diberi, 99 itu akan dihumban ke dalam neraka. Hanya seorang sahaja yang akan masuk ke dalam syurga. Sekarang kita dah nampak dah, punya ramai orang Islam, tapi hanya segelintir sahaja yang Allah jentik hati untuk datang ke sini. Ada isu pula hina Islam, ada isu pula buat lawak, dan lawak itu lawak yang menjatuhkan agama Islam. Ada isu macam tu dekat kawasan saya,
Saya kan duduk kawasan Sungai Pecelok, TTDI, dekat-dekat tu. Ta'udzubillah min zalik. Jadi insyaAllah, alhamdulillah Allah pilih para jemaah, Allah pilih semua. Dan Allah pilih juga untuk kalian hadirin-hadirat yang hadir ni menjadi satu golongan yang dicemburui oleh para syuhada. Kata Rasulullah, ada satu puak para syuhada cemburu dengan dia. Ada satu puak para nabi cemburu dengan dia. Para anbiya cemburu dengan dia. Maka sahabat dia, ya Rasulullah, apa puak tu? Siapa puak tu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 syarat. Yang pertama, dia bercinta kerana Allah. Kita cinta sahabat kita kerana Allah. Tengok kawan kita sebelah, kawan kita kat depan, kita cinta kerana Allah. Yang kedua, yaltaqiyan fillah. Dia bertemu kerana Allah. Yang pertama bercinta, yang kedua bertemu, dan yang ketiga kata Rasulullah, dia mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 benda ni, 3 syarat ni, kita bercinta kerana Allah, kita bertemu kerana Allah, kita berada dalam majlis dan mengingatkan kita kepada Allah. Kita dicemburui oleh para syuhada, kita dicemburui oleh para anbiya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang menuntut ilmu, para hadirin para hadirat ni bukan biasa-biasa tak. Datang menuntut ilmu, kalau tahu ni, insya-Allah keberkatan yang sangat tinggi. Kata Rasulullah, siapa yang keluar menuntut ilmu, yakhruju fi sabilillah, maka Allah suruh malaikat raqib, malaikat atid tulis pahala untuk orang yang datang menuntut ilmu seperti keluar berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Seronok. Ni golongan yang dicemburui oleh para nabi ni. Ni abang-abang kakak-kakak ni, golongan yang memang Nabi cemburu. Bahkan sahabat Nabi Khalid Al-Walid punyalah nak mati syahid, sedih sebab Syekh menang perang. Kawan nak mati syahid, tapi akhirnya mati atas katil. Dan setiap peperangan dia menang. Para sahabat bercemburu dengan kita, sebab kita hanya datang majlis ilmu. Allah dah tulis pahala seperti berjihad di jalan Allah. Bahkan kata ulama, andai kata kita mati dalam perjalanan menuntut ilmu, kita mati ketika menuntut ilmu, kita mati ketika nak balik menuntut ilmu, kita akan mendapat pahala seperti para syuhada di akhirat. Dia akan dilayan seperti mati syahid di akhirat. Atas muka bumi dimandikan, atas muka bumi dikafankan, atas muka bumi ditanam seperti biasa. Tetapi ketika di akhirat, Allah akan layan dia bukan seperti manusia biasa, tapi Allah akan layan orang yang mati ketika menuntut ilmu seperti para syuhada. Allahu Akbar. Indahnya para jemaah sekalian. InsyaAllah tak nak panjang dalam mukadimah ni, kita nak cepat. Okay, insyaAllah satu kata ahli sufi yang menakalkan satu perkataan, laula al-mutakallim bi barakatis sakit. Orang yang bercakap ni, saya lah yang bercakap. Orang yang bercakap ni tak ada apa. Laula al-mutakallim bi barakatis sakit. Tetapi orang yang bercakap ni, dia sedang mengambil keberkatan orang yang diam. Saya bercakap kerana diundang untuk bercakap. Pengurusi majlis dah sebut nama Ustaz Muhammad Haziq Najmi, diundang untuk bercakap, saya bercakap. Tetapi sebenar pada hakikatnya, akak-akak, abang-abang yang sedang diam ni, yang tak cakap apa ni, InsyaAllah dan saya jamin 100% kemuliaan abang-abang dan kakak-kakak ni lebih tinggi. Dan saya menumpang keberkatan abang-abang dan kakak sekalian. Sebagai abang kakak boleh ikut? InsyaAllah. Samalah. Abang ni orang yang lebih dewasa daripada kita kan. Kita sama je semua, insyaAllah. Dan saya menumpang keberkatan abang dan kakak. Saya menumpang keberkatan para jemaah.
Nampak biasa, rupa-rupanya bertahajud, berqiyamulail 2-3 jam. Rupa-rupanya setiap hari bersedekah berjuta-juta ringgit. Rupa-rupanya kalanya para muslimat, bila mana si suami bangun tidur, dah ada sarapan disediakan. Si suami nak pergi kerja, ada pakaian yang disediakan. Si suami balik kerja, ada layanan diberikan. Itu menjadi wali Allah. Itu menjadi satu manusia yang Allah angkat darjatnya, Allah angkat makamnya. Dan saya ni hanya menumpang segala keberkatan yang Allah letakkan kepada para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Jadi mohon doakan saya jugalah, sebab saya ni banyak menumpang je. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita masuk kepada pengajian kitab Nasaihul Ibad, karya Imam Nawawi. Imam Nawawi ni adalah striker dalam mazhab Imam Syafi'i. Striker lah, top striker lah. Dia banyak menembak pengikut mazhab Imam Syafi'i ni ke arah lebih mudah mengenal Allah, lebih mudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi menyusun dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat kepada orang-orang beriman. InsyaAllah ni kelas ketiga. Kelas ketiga atau kelas keempat, saya tak ingat. Sebab saya kelas keempat rasanya. Tapi tak apalah, sebab baru bab 1 lagi. Bab 1 lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi ad-darain, amin. Kita menumpang manfaat dan keberkatan yang ada pada Imam Nawawi, insya-Allah. Bab 1, nasihat tentang 2 perkara. Kita dah baca dah dulu, iman dan kepentingan membantu masyarakat. Dan saya sambung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibad ila Allah ta'ala anfa'un nas lin-nas wa afdalul a'mal idkhal as-sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dinan wa khaslatani la shay'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Maksudnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ni kata Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan bahawasanya hamba yang paling Allah cipta, ahabbul ibad ila Allah taala anfa'un nas lin-nas. Hamba yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah kasihi, hamba yang paling Allah nak bagi kasih sayang, Allah nak bagi rahmat, adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita dah baca dah niat tadi kan. Kita baca niat tadi, saja aku belajar untuk aku ambil manfaat dan aku memberi manfaat kepada orang lain. Sebab apa? Rasulullah kata, apa yang paling Allah cinta, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Kamu hidup macam mana pun, kalau kamu solat, kamu solat sebanyak mana berrakaat, kamu berzikir sebanyak mana, selama mana pun, tapi kalau kamu tidak pernah menjaga hubungan kamu dengan manusia, kamu tidak lagi tergolong dalam golongan orang beriman. Kamu tidak lagi tergolong dalam golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Sebab itulah Rasulullah dah kata dah, sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat kepada manusia, sekurang-kurangnya membuang kayu di tengah jalan. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita bawa kereta nampak kayu di tengah jalan, tak berhenti. Okay. Kita asyik kata tu, Rasulullah kata sekurang-kurangnya buang kayu di tengah jalan. Kita asyik bersedekah dekat masjid, bersedekah dekat sumbangan infak, sedekah semua tu ada dalam Facebook. Semua tu kita asyik sumbang 1 juta, 2 juta, 10,000, sumbang punya banyak. Tapi kalau kita tengah bawa kereta, nampak kayu ranting kat tengah jalan tu, ada sini berhenti, ada
Ada kita berhenti, kita pergi buang kayu renting tu, kita jalan balik. Ada. Mungkin ada, insya-Allah. Tapi saya boleh bagi jaminan 75% orang aku konoriti jalan. Saya datang kerja, dia kena tepi, dia kata saya aku kerja masa tak nanti adalah budak-budak boleh buang kau, ada rezeki Jabal Daerah ke apa kau yang terus buang kan. Mesti ada macam tu. Tapi sebenarnya kata Rasulullah yang paling lemah, tu yang paling lemah tu. Yang paling lemah, nampak ranting tengah jalan, berhenti, ambil buang, jalan balik. Itu yang paling lemah. Tapi itulah yang paling payah apa kita nak buat. Betul tak? Kalau kita nampak ranting tengah jalan, agak-agak mungkin ada, saya yakin ada. Tapi ramai jugalah yang akan, tak apalah nanti orang lain buat lah. Dia pun kono tepi, pusing jauh sikit, jalan balik. Tak ada rugi. Itu satu maksud sangat rugi. Bahkan kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dia tak belajar saja. Dia tak belajar, dia simpan, dia jadi imam, jadi hebat. Dok. Dia belajar, kemudian dia ajarkan Quran. Dia ajarkan ilmu itu. Itulah orang yang dia mendapat ilmu, dia memberi manfaat kepada orang lain. Termasuk dalam golongan anfa'in nas linnas. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi sebenarnya kalau kita nak cerita, sebaik-baik kita dengan manusia sekitar kita, kita baik dengan kawan kita, kita baik dengan pekerja kita, kita baik dengan bos kita. Kata Rasulullah, khairukum khairukum bi ahli wa ana khairukum bi ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling paling baik dengan ahli keluarga dia, dan aku yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Kenapa Rasul cakap macam tu ni? Kenapa tak cakap dengan masyarakat? Kenapa tak cakap dengan ahli masjid? Sebab Rasulullah nak kata, kita ni nampak baik dengan masyarakat, kita ni nampak baik dengan ahli masjid, dengan pekerja, dengan businessman, dengan businesswoman dan sebagainya. Tapi yang kenal kita hanya 3 orang. Dia kata ulama. Yang kenal seorang ulama, kita nampak ulama kalau bercakap, wow. Ulama kalau kita tengok Facebook, wow. Kalau kat TV, wow. Tapi yang kenal ulama ada 3 orang. Yang pertama, anak murid dia, anak murid yang rapat dengan dia, tu je kenal dia. Yang kedua, anak dia. Tapi yang paling kenal ulama, isteri dia. Betul. Isteri kita dengan mak kita, isteri kita lebih kenal kita berbanding mak kita. Betul tak? Isteri kita lebih kenal kita berbanding mak kita. Sebab itulah kata Rasulullah, orang yang paling baik, baik dengan ahli keluarga. Bahkan ulama kata ahli keluarga ni dikhususkan kepada zaujah, kepada isteri. Yang paling baik, manusia yang paling baik, lelaki yang baik dengan isterinya, isteri yang baik dengan lelakinya. Perempuan kalau ada berurusan dengan orang-orang luar, kalau kita call yang angkat tu perempuan kan, mesti dia akan cakap lagu, ya Assalamualaikum, ya saya daripada jabatan. Lembut je dia cakap. Tapi kalau dengan isteri dia, bang, ni apa ni bang? Dia dah tak lembut dah. Perempuan pun macam tu, lelaki pun macam tu. Jadi katanya nak mudah cakap, kita sebaik mana pun, tapi yang terbaiknya bila dengan ahli keluarga, itulah yang menentukan sama ada kita baik ataupun tidak baik. Bila dengan ahli keluarga. Sebab itulah Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah, sahabat dia Aisyah, dia Sayyidatina Siti Aisyah, macam mana sifat Rasulullah dekat rumah ni? Cuba kamu cerita sikit Rasulullah dekat rumah ni macam mana. Para sahabat nak tahu. Apa jawab Aisyah? Aisyah kata, sepanjang Rasulullah dekat rumah ni, aku nampak dia macam seorang kawan. Dia
Rasulullah Perdana Menteri, tapi dekat rumah dia tiada Perdana Menteri. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik hamba Rasulullah, tanya Anas, kamu ni sepanjang jadi hamba Rasulullah bahagia tak? Anas bin Malik kata apa? Kata Anas bin Malik, aku tak tahu siapa hamba, aku ke dia. Seorang hamba boleh cakap macam tu. Seronok tak jadi hamba kepada Muhammad? Aku tak tahu siapa hamba, aku ke dia. Sebab yang selalu bekerja Muhammad, aku tak sangat. Sampai tahap macam tu. Baik ya Rasulullah, kata Rasulullah, ana khairukum min ahli. Baik ya Rasulullah dengan ahli keluarga Rasulullah. Allahu Akbar. InsyaAllah kita sambung. Kata Rasulullah, wa afdalul a'mal indakhalu surur ala qalbi mu'min. Amal yang paling utama ialah memberikan rasa senang pada hati seorang mukmin. Tak habis lagi ada lagi. Yatrudu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan. Aw yakshifu anhu karban, atau membantu dia menyelesaikan masalah. Itu kata Rasulullah, amal yang terbaik adalah membahagiakan hati orang mukmin dengan memberi makan. Sebab ada satu hadis sahabatnya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul Islam khair, apa ciri-ciri Islam yang baik? Kata Rasulullah, Allahumma salli ala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Rasulullah, ciri Islam yang terbaik adalah memberi salam dan memberi makan. Nampak tak? Kita sedekah banyak mana pun dekat orang lain, kita sedekah banyak mana pun dekat orang-orang terdesak yang memerlukan, tidak akan lawan kita sedekah makanan untuk mereka. Kita sedekah 10,000, tak akan lawan dengan sedekah makanan kepada orang miskin. Contohnya ada satu kisah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni dia jumpa kawan dia dekat satu taman. Dia pergi satu taman, dia jumpa kawan dia. Bila kat situ, dia pun tengah lepok-lepok, tengah minum-minum. Kawan dia tanya dia, Harun Ar-Rasyid, agak-agak kamu lah, apa benda yang paling kamu nak? Katalah Harun Ar-Rasyid, aku nak istana yang besar, aku nak rumah yang besar, emas permata, lantai permata, dinding emas. Orang kaya. Kalau kamu pula, kalau aku pula, aku nak kebun yang besar, kebun yang ada taman permainan, taman indah di dalam kebun. Oh, nak kata, tiba-tiba ada seorang hamba dia datang, dia hantar air. Khadam nama dia Wardan. Dia hantar air. Maka dia pun sajalah berkena, Wardan, agak-agak kamu lah, apa benda yang paling kamu nak? Apa benda yang paling kamu suka? Kata Wardan, dengar betul-betul. Kata Wardan, kata seorang hamba, bukan seorang raja, bukan seorang ketua, tapi seorang hamba menjawab, saat musim panas, saat aku dahaga, saat tekak aku kering, aku diberi satu cawan air kosong. Itulah nikmat yang paling aku nak. Allahu Akbar. Kata Harun Ar-Rasyid, hari ini engkau termenang dengan kami. Punya dia orang cakap, dia orang nak istana, nak taman, nak kebun. Datang Wardan kata, kalau aku dahaga, aku tak nak taman, aku tak nak istana, aku nak secawan air kosong. Itulah nikmat yang terbesar untuk seseorang. Sebab itulah kita sedekah besar mana pun, kita bagilah sebiji kereta, kita bagilah satu rumah dekat dia, satu banglo, satu istana pun, tak akan lawan. Kata Rasulullah, Islam yang terbaik adalah memberi makan kepada orang Islam. Sebab itulah saya ingatkan para jemaah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian,
setiap hari tu kita belilah kuih ke nasi lemak ke apa ke, kita sedekah lah dekat orang, dekat tukang cuci sampah ke, cleaner ke, kat orang yang kutip sampah tu ke. Kita beli makanan, kita bagi dia. Dia tak ada mungkin dia aku boleh makan. Kalau bagi duit, saya kira pakai duit tu benda lain, rugilah kita. Kita bagi dia RM10, dia ambil RM10, dia pergi beli benda lain lah, benda-benda tak elok ke apa pakai RM10 tu, rugilah. Kata Rasulullah, yang terbaik memberi makan. RM10 tu kalau dia beli makan, Alhamdulillah. Tapi kalau dia tak beli makan, rugilah kita. Jadi saya nasihatkan abang-abang, para jemaah muslimin-muslimat, akak-akak, masaklah lebih. Masak lebih. Kata Rasulullah, bila kamu masak, banyakkan kuah, sebab nak bagi orang lain kuah dia. Janganlah akak-akak masak tu bubur ayam 2 ketul je, sup 1 mangkuk, 1 periuk tu kan. Tak nak lah macam tu. Sup tawar pula kan. Sebab tu ustaz kata kuah kena lebih. Tak ada lah. Maksud dia masak banyak lah. Masak banyak dan untuk diberikan kepada orang lain, untuk diberikan jiran, kepada orang susah dan sebagainya. Janganlah kita jangan yang kaya jadi kaya, yang miskin terus miskin. Jangan kita jadikan kita ni kawan dengan orang kaya, sedekah pun dekat orang kaya, tapi orang miskin tak pernah pun nak sedekah. Silap di kita. Patutnya yang kaya biar banyak bersedekah, orang miskin hanya menerima sedekah kita. Maka kata ulama, aktsarul fuqara aktsarul bukhul. Di mana satu kawasan ni, andai kata ramainya orang miskin, menandakan dekat kawasan tu ramainya orang kedekut. Ni kata ulama ni, bukan saya cakap. Ni lepas tu ustaz tu ni, dia ulama ni cakap. Ulama kata satu tempat tu kalau nampak ramai pengemis, maksudnya kat situ ramai orang kedekut. Bukan ramai orang kaya, tapi ramai orang kedekut. Bukan seorang orang dia kaya, tapi kedekut dia, na'udzubillah. Wallahu a'lam. Itu kata ulama. InsyaAllah kita cuba habiskan sebelum insyaAllah. InsyaAllah kita cepatkanlah. Allah au yaqdillahu dinan wa khaslatan la syai' akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Allahumma salli Muhammad. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik amal adalah membantu untuk menjelaskan tanggungan hutang. Membantu untuk menjelaskan tanggungan hutang. Maka di sini menjadi sedekah ini terbahagi kepada banyak. Ada sedekah biasa, ada sedekatul muqarrabah. Kalau kita nak bantu orang menyelesaikan hutang, bantulah yang pertama sanak saudara kita, adik-beradik kita, mak ayah kita. Bantulah mereka. Tapi bantu mereka bukan bantu dengan kata ahli psikologi, bukan bantu dengan memberi makan, tapi bantu memberi sumber untuk mencari makanan. Jangan kita jumpa dia bagi dia ikan, tapi kita jumpa dia bagi pancing untuk cari ikan. Gitu, faham? Maksudnya kita bantu dia selesaikan hutang. Bukan maksudnya selesaikan hutang dia goyang kaki dah bebas, tapi kita bantu dia untuk berusaha untuk cari cara menyelesaikan hutang. Gitu. Jangan ada hutang RM10,000, kita pun bagi RM10,000. Okay, beres. Lepas tu kita hutang lagi. Bukan macam tu. Maksudnya kita bantu dia untuk mencari RM10,000 tersebut, tapi kita bantu sikit-sikit. Kita pun bagi juga kita. Dan yang penting dia sedekah kepada ahli keluarga. Janganlah kita sedekah kat jiran. Wow, sedekah kat jiran, sedekah dekat kenalan, sedekah dekat staff, punya banyak, tapi dekat mak ayah tak nak sedekah. Dekat adik-beradik yang sedang terdesak dengan hutang, tak ada kereta, tak pernah dapat kereta, motor pun tak ada, tetapi staff dia diberi hadiah kereta.
Staf dia diberi hadiah motor mahal. Sedangkan ahli keluarga dia basikal pun tayar bocor. Nak katakan macam tu tak? Inilah Rasulullah kata celaka lah manusia ni. Iblis telah menang dengan dia. Sebab dia telah mengabaikan sedekahul muqarrabah. Dia mendahulukan sedekah, tetapi dia telah mengabaikan sedekahul muqarrabah, sedekah yang menjadikan hubungan dengan ahli keluarga. Maka kata Rasulullah, yang pertama sekali untuk diri kita, ittisalur rahim, adalah mengeratkan hubungan. Siapa yang menjauhkan hubungan, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Al-qati', orang yang memutuskan silaturahim. Dengar tu, dengar baik-baik. Jadi kalau nak bersedekah, carilah insan yang sebenar-benar yang kita boleh bagi sedekah. Utamakan ahli keluarga, bukan kawan, ahli keluarga dulu. Barulah kenalan rapat, barulah orang luar dan sebagainya. Janganlah kita sedekah kat masjid RM100 setiap hari. Kat rumah kita RM100 sebulan. Kita bagi mak kita RM100 sebulan. Dekat masjid RM100 setiap hari. Sedangkan lebih mulia mak kita berbanding masjid. Mak kita yang menjaga kita dari kecil. Masjid tak jaga pun kita. Kita hanya yang jaga masjid. Macam tu. Na'udzubillah. Itu kena tengok betul-betul. Kita kena gaji betul, insyaAllah. Dan dua perkara yang paling kecil yang tidak ada bandingannya adalah mempersekutukan Allah dan membuat mudarat, sebarang kebinasaan atau bahaya ke atas kaum muslimin. Dan dua perkara yang paling kecil dalam surah Luqman pun ada. Kata Luqman, kata Allah SWT, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kekasih, anak sayangku, bunayya ni anak yang paling aku sayang, la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah, sungguh syiriknya satu perkara yang sangat kejam. Itu kata Luqman. InsyaAllah kita akan bisa cuba ambil kesimpulan, insyaAllah. Okay, jadi yang paling jahat adalah mempersekutukan Allah dan membuat mudarat ke atas kaum muslimin. Ini berpanjang syarah dia melakukan mudarat. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang lah, insyaAllah. Saya sebut macam tadi saja. Jadi cukup setakat itu saja. Saya minta maaf silap, saya minta maaf terkasar bahasa. Kita akhiri sedikit dengan selawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita akan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa ilhaman wa hifzan muslim wa ilhaman min malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah untuk akhirnya saya ingatkan, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya, boleh mesej saya. Dan saya mentawif umrah. Jadi kalau teringin melakukan umrah dan teringin ada fiqh berkenaan isu semasa tentang umrah di Saudi, di Madinah, Mekah, di Jeddah, airport dan sebagainya, boleh mesej saya, insyaAllah. Dan telefon saya 017 548 9265.
InsyaAllah dia cukup sekejap. Saya minta maaf silap, saya minta terkesar bahasa yang daripada Allah dan guru dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi